Bismillahirrahmanirrahim. Saya rasa memadai ya. Saya mula dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Sampai kita kepada tajuknya ma'rifah ya. Ma'rifah. Sebagaimana di dalam tarekat, dalam hakikat pun disebut, dikupas masalah akhlak dan kepribadian, meskipun pengupasan ini dalam pengertian yang lebih mendalam. Kenapa disebut lebih mendalam? Sebab sebenarnya saya suka sebutkan sikit ya, tapi sebutan ini tidaklah bererti kita mengerat mana-mana ulama, tidak begitu ya. Dia di dalam tasawuf ni, apabila kita menerangkan tentang tarekat atau menerangkan tentang kesufian, kita ada beberapa peringkat untuk menerangkan. Cuma sebabkan kita berada di dalam grup yang terlebih khas, maka saya sebutkan sedikit daripada apa yang disebut dekat sini, lebih mendalam disebut kat sini. Kalau kita menyebutkan pada masalah pada di kalangan orang awam, biasa kita menyebutkan tasawuf itu adalah akhlak. Akhlak ni maksudnya yang dikendaki dekat akhlak yang pada orang awam ni adalah akhlak lah kelakuan luar, daripada menghormati orang, daripada tidak takabur, daripada jangan cepat-cepat marah, akhlak perbaik-baik, cakap lemah lembut, itu yang difaham oleh orang awam. Jadi itulah yang disebutkan oleh ulama. Kadang-kadang ulama menyebutkan barang siapa yang terlebih tinggi akhlaknya, itulah terlebih sufi di kalangan kamu. Cuma yang dikendaki sebenar di sisi ulama sufi, al-ma'rifah tu dia kata, ilmu tasawuf ni dia bukan akhlak, tapi at-tasawuf ni adalah ilmu dzauq, ilmu ma'rifah. Sebab kalaulah akhlak, ilmu tasawuf ni dia tidak akan jadi ilmu yang apa susah, ataupun ilmu yang yang boleh menjadikan orang kepada kekafiran, kezindikan kalau dia tidak berguru. Ilmu tasawuf tu, kalau dia akhlak semata-mata, kenapa akhlak saja? Kan dikatakan oleh ulama, oleh Syekh Junaid, kan dikatakan wa man tasawwafa wa lam yatafaqqah faqad tatandaqa. Kenapa dikatakan kalau siapa tu pakai tasawuf sahaja, tak pakai fiqh, maka dia jadi zindik. Jadi dekat situ menunjukkan bahawa zindik ni masalah akidah, menunjukkan bahawa tasawuf ni sebenarnya ilmu makrifah, ilmu akidah, ilmu rasa, ilmu tauhid, ilmu mentauhidkan kepada Allah. Jadi di dalam syahid yang lain pula, ataupun di dalam fokus yang lain pula, Abu Hurairah dia mengatakan akhadtu min khalili jirabaini min al-alim fa amma al-awwal fabasathtu ila an-nas wa amma ath-thani law basathtuhu laquti'a hadzal hulqum. Dia kata akhadtu min khalili jirabaini min al-alim, aku mengambil daripada sahabatku iaitu Nabi Muhammad lah, maksudnya aku mengambil daripada guruku, daripada kekasihku, jirabaini min al-alim, dua uncang daripada ilmu. Wa amal awal fabathatu ila nas, adapun yang pertama aku berbagi kepada ilmu tu, aku bagi semua kepada manusia. Wa amma tsani law basastuhu laquti'a hadzal hulqum. Dia kata adapun uncang yang kedua, kalau aku keluar, aku ajarkan kepada manusia, nescaya dipotong akan ini halqum, maksudnya aku akan dibunuh. Jadi kenapa aku akan dibunuh? Sebab akan tersebar beberapa perkara yang tak boleh diajar dengan lidah, bahkan dia tu mesti didapat dengan riyadhah. Tetapi kalau aku ajarkan dengan lidah, nescaya benda tu menjadi satu kesesatan, dan kesesatan tu akan menjadikan aku ni halal untuk dibunuh. Jadi kenapa akhlak kita nisbahkan kepada kesesatan kalau tasawuf tu hanya akhlak? Jadi sebab tu saya katakan apa yang disebut dalam kitab ni, dia kata dia sebut lebih mendalam daripada maksud akhlak, ialah ma'rifah. Jadi sebab tu saya kata apabila ada ulama-ulama yang menyebutkan tasawuf itu adalah akhlak, maka kita faham bahawa dia sedang khitab, dia sedang bercakap dengan orang awam kebanyakan dalam dunia. Tapi bila kita berada dengan guru yang khusus, biasanya dia akan mengajar kita tasawuf tu bukan akhlak semata-mata, bahkan akhlak itu adalah satu juzuk yang menjadi buah daripada tasawuf, tetapi yang dikendaki oleh tasawuf itu adalah ma'rifah. Ma'rifah ni maksudnya tauhid kepada Allah, ahadiyah. Ma'rifah ni maksudnya kenal kepada Allah. Kenal kepada Allah tu atas jalan yang mampu oleh makhluk, bukan atas jalan hakikat pengenalan. Macam tu ya. Itu maksudnya.